Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal kerana dengan izinnya pagi ini program yang kita atur dan kita rancang itu berjalan seperti mana yang kita kehendaki. Kadang-kadang dalam urusan hidup kita, banyak perkara yang kita rancang, kita susun, kita atur, kita hendak ia berlaku, tetapi ia tidak berlaku seperti mana yang kita kehendaki. Sebab itu tuan-tuan, apabila berjalannya sesuatu urusan seperti yang kita rancang, kita nak dan kita atur, Allah mengizinkan ia berjalan seperti mana yang kita kehendaki, tidak adalah perkataan yang lebih besar daripada syukur kepada Allah. Hari itu ramai orang rancang nak kahwin. Kan? Sebelum PKP, Atok panggil orang pegang kenduri. Saya pun ramai jemaah yang hadir kuliah. Ada yang nak berkahwin, ada anak nak kahwin, yang dia tempah dewan, yang bagi kad jemputan. Ada satu jemaah tu 3 kali ubah tarikh. Dan akhirnya dia kahwin jugalah. Dia kata tak boleh dah ustaz. Kenduri kita kira lain. Demikian perancangan kita, kehendak kita tidak semestinya berlaku. Sebab itu dalam urusan hidup ini kita senantiasa menyebut insya-Allah, jika Allah mengkehendaki. Saya juga ucap terima kasih berjalannya program ini dengan gerak kerja yang baik daripada Yadim. Dan tentulah tidak boleh dilupakan tuan rumah kepada program kita kali kedua ini, pihak immigration, khususnya jazakallah khair yang tidak terhingga kepada ketua pengarah Perlis, Immigration Perlis. Saya minta maaf kalau tersilap cakap, sebab uniform immigration dengan custom ni dia lebih kurang sama. Kan? Dia nak hitam. Cuma saya takut tersebut PDRM. Dulu sekali immigration dan custom asing tak? Tapi walau bagaimanapun, immigration ke, custom ke, ini adalah rezeki kita. Saya barangkali, tuan-tuan juga, masa lahir dahulu, tak tahu kata nak kerja immigration ke custom. Demikian takdir kita. Sebelum kita pergi kepada kerja sebagai ibadah. Dan saya ingat apa yang saya nak sebut ni berkait dengan apa yang kita nak bincang. Tuan-tuan, apabila kita berada dalam kandungan ibu kita, dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, apabila ibu kita mengandung kita ketika mana usia kita 120 hari, 4 bulan, Allah memerintahkan 2 malaikat untuk turun dan menulis 4 takdir besar dalam hidup kita. Sebab itu para ulama menyatakan ketika usia 120 hari itu, berdasarkan kepada hadis yang kita akan baca nanti, Allah memasukkan ruh. Sebab itu perbincangan soal pengguguran kandungan ni semua bincang soal 4 bulan tu, pasal dah ada ruh. Tapi saya nak sebut, di antara benda yang Tuhan tulis, yang malaikat catat dalam takdir kehidupan kita yang panjang ini, adalah soal rezeki. Maksudnya sebelum kita lahir lagi, ketentuan soal berapakah kadar rezeki dan apakah rezeki yang bakal kita dapat telah ditulis sebelum kita lahir lagi. Sebab itu kita selalu dengar orang kata setiap bayi yang lahir itu lahir bersama dengannya rezeki.
Dan Allah sebut dalam Al-Quran, jangan takut, jangan bimbang, kamu akan ditimpa kemiskinan kerana melahirkan anak. Ni soal rezeki, soal ajaib. Tuan-tuan, saya percaya kita semua masa lahir telah ditulis rezeki, tapi kita tak tahu apa rezeki kita. Tak tahulah kalau tuan-tuan dulu, saya ustaz, lahir dulu, mak saya tengok, memang saya immigration, bukan custom. Wih, sakana. Dia tengok dia abang kat ayah suami dia tak nak kita abang immigration 44. Tak ada 41, 44 tu. Lepas tu pencen 52. Wih, pusat tak luruh lagi dah tahu dah. Sebab itu bila kita bekerja, duduk dalam jabatan ini atau di atas apa jawatan yang kita pegang, kita hendaklah menyedari hakikat bahawa ini adalah rezeki yang Tuhan takdirkan. Kadang-kadang bila kita rasa benda ni di atas, ni saya yang usaha, ini saya yang kerja, ini sebab saya belajar, ini sebab saya minta, ini sebab memang saya usaha, memang saya minat, saya dapat. Maka di atas alasan itu kadang-kadang kita tak ada perkataan syukur. Tuan-tuan, tadi saya sebut benda yang sama di custom. Kita mari, tadi saya mari nak ke pejabat, tuan-tuan, saya lalu hujan. Kiri kanan ada orang meniaga, kiri kanan ada orang jual. Barangkali ketika dia lahir, dia juga tak tahu seperti kita, itu rezeki yang Allah tulis. Tetapi Allah menulis kepada dia sedikit kepayahan. Dia kena jual, hujan, basah, orang pun tentu tak boleh beli. Sekarang tuan-tuan pun kalau hujan tentu tak pergi Food Panda. Yang Food Panda tu pun hujan tak hujan, itulah rezeki dia. Dan kita duduk dalam dewan ini, dalam pejabat dalam keadaan selesa macam ni, kita makan pun orang mari hantar telefon saja. Dalam keadaan kita tak kena setetik pun hujan, satgi naik kereta, tiba-tiba di hujung jalan kita tak syukur di atas kurniaan Allah. Tuan-tuan, bila kita kata kerja sebagai ibadah, kita pertama first, ini rezeki kita. Hujung bulan kita pergi ambil gaji, itu rezeki di atas kerja yang kita buat. Bila kita sebut kerja, dia tak boleh lari daripada soal halal dan haram. Halal haram ni bukan dalam soal makanan saja. Kadang-kadang, maaf saya cakap, ada orang sangat rigid, sangat strict dalam soal makan minum. Kalau tak ada tanda halal, kadang-kadang air kosong ni pun kena ada tanda halal. Saya pun tak tahu pasal apa nak kena ada air kosong. Ambil air mineral, kita punya Cool, kita punya jenama Cool, tengok ada halal tak? Kita sangat ambil berat, baguslah. Tapi kita pergi ke pasar malam, beli kuih, ada cok halal. Nasi lemak ada cok halal. Asal makanan ni halal lah, melainkan ada tanda kata haram. Tak perlulah kita nak berat sangat. Kadang-kadang orang kita ni dia takalluf. Takalluf ni apa? Dia soal dia buat payah benda mudah. Tuan-tuan pergi pasar raya, roti asal haram ke halal? Kita sebut sikit lah roti asal halal ke haram? Roti Gardenia ke Massimo ke apa, roti itu asalnya makanan halal ke haram? Makanan halal. Jadi ambil je lah. Oh, tak boleh ustaz, kita kena cek tanda halal. Asal makanan, Allah kata allazi ja'ala lakumul ard, dia menjadikan untuk kamu apa sahaja yang di atas muka bumi ini halal untuk kamu makan, melainkan 2-3 benda. Senang hidup orang Islam. Pergi mana, nasi halal, ayam halal. Cuma kalau orang habaq kata ayam ni dia tak sembelih, ayam ni jenis ayam, mungkin ayam elektrik ke ayam apa ke, itu cerita lain. Tapi asalnya halal. Tapi kita orang Islam,
Halal dengan haram ni bukan hanya duduk pada makan dan minum. Setengah orang soal halal haram bak makan dia jaga, tapi soal halal haram dalam ucapan dia, tutur kata dia, nak makan dia tengok halal, tapi nak bercakap dia mengata tak ada. Dia tahan beli mana aku ni? Halal tak? Aku beli halal punya ni, yang takut orang Islam kita buat. Sambil makan, sambil duduk cerita. Dengar kata kawan kita hak unik tu beranak pula, tak tahu bila menikah. Yang tu kita tak cakap pula soal halal haram. Halal haram bagi kita orang Islam telah dijumutkan, telah diperdaya, sehingga kita hanya lihat ia bersoal halal haram. Lepas tu bila kita pergi beli baju, saya bagi contoh. Ya, saya maaf cakap lah, kita pergi beli baju. Berapa ramai orang cek halal pada baju? Berapa ramai orang bila dia pergi beli tudung, dia beli baju, dia beli seluar, dia cek halal pada seluar. Bukan kita nak makan. Yang duk pikal halal. Tengok. Pasal tu ada orang dia beli judi, dia tikam ekor. Dia tu, ustaz, saya tikam ekor. Tapi saya duit ekor saya tak beli makan minum. Saya buat rumah. Lagi kalut. Orang kita dia faham kot tu. Duit haram kan setengah-setengah. Saya malah nak cakap lah pasal live. Tapi setengah sahabat saya ada kerja ada 1-2 tempat. Dia tadi pun dapat kot duit tak apa nak betul. Tapi dia tak apa. Duit tak apa nak betul jangan bimbang dia dah. Dia kawan lah, dia tak cakap ustaz lah, dia kata jangan bimbang. Duit tak betul ni aku tak beli makan. Aku beli laptop, beli telefon. Macam mana? Pasal bukan nak jadi darah daging. Kalau macam tu tuan-tuan, saya dulu pergi beratok beli ekor. Haram bukan hanya duduk pada makan minum. Haram bukan hanya pada beli makan minum. Haram tu kehidupan kita. Sebab itu bila kita kerja tuan-tuan, dia kata saya kerja custom, macam mana nak boleh haram? Saya kerja immigration, macam mana nak haram? Kerana haram itu bukan hanya pada zat kerja kita, tapi macam mana kita kerja tu. Pasal itu tadi saya cerita di custom, saya kata ada orang kerja kadang-kadang dia tak claim overtime. Pasal apa dia tak claim overtime? Pasal dia kata tak apalah, yang overtime yang lebih masa ni saya tak claim. Boleh jadi barangkali masa siang saya pergi ambil anak ke, barangkali saya keluar pergi hospital ke, saya buat urusan saya ke, lebih 3-4 minit ke, lebih masa ambil keluar daripada masa hakikat yang saya kena serve, yang orang bagi 1 sampai pukul 2, saya pergi lajak sampai pukul 3. Sejam tu tak halal di sisi saya. Maka sebab itulah saya cover lah, kerja lebih tu tak apalah, tampunglah yang mana kurang. Demikian orang yang memikirkan akhirat. Saya bukan kata kat tuan-tuan, hatta saya sendiri pun. Sebab kita semua di hadapan Tuhan esok bukan ikut kontijen, bukan ikut jabatan. Tuan-tuan ada perhimpunan kan? Perhimpunan bulanan kerajaan kan? Sebulan sekali ke? Dulu mereka buat di Dewan Warisan. Ikut jabatan. Dan kemudian tuan-tuan mungkin immigration kena host ke apa ke. Tapi di hadapan Allah, ustaz ke, mufti ke, kita akan berdiri untuk jawab di hadapan Tuhan tanpa mengikut latar apa kita hidup. Malaikat tak tanya awak mana? Immigration mana? Polis ke Kedah? Polis belakang tu. Lepas tu dah beratuk belakang tu pula. Awak pangkat apa? 41 lain. Ni jusaknya. Tak. Tuhan tak akan pandang berapa paku kita, berapa pangkat kita, berapa calik kita, berapa besar kita. Di hadapan Tuhan kita sama untuk jawab soalan yang sama. Lebih takut tuan-tuan, saya selalu pesan, bila dia berkait dengan soal rezeki, Nabi kata la tazul, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Lepas tu bila kita mari kerja tuan-tuan, buka komputer, berurusan dengan orang, berkait dengan soal wang ringgit, berkait dengan soal harta, kita kena ingat apa yang Nabi sebut. Dan tuan-tuan semua, saya percaya kita semua sedar hakikat apa? Macam kerja. The end of the day, tuan-tuan kerja apa dia? Pencen. Kau tuan-tuan lalah kali jadi Perdana Menteri. Dia tahan lalah sekali macam mana dengan immigration? Aku tak tahulah. Lalah sekali, lepas habis ni, lepas lantik aku jadi menteri ke apa tak? Akhirnya kita akan
Pencen. Sama ada 58 ke, 59 ke, 60 ke. Hidup kita last kali ke mana? Saya selalu tanya diri saya dan tanya semua jemaah, selalu saya sebut benda yang sama. Tuan-tuan boleh ikut kuliah-kuliah saya banyak. Live kita hari ni pun ada. Saya selalu sebut tuan-tuan, perhitungan, pertarungan kita akhirnya, hidup kita ini bukanlah habis dengan pencen tu. Tapi kita akan pergi kepada titik yang terakhir, iaitu mati. Tambahlah tadi Ustaz sebut, tuan-tuan ketua pengarah kita pun sebut, COVID ni ramai orang mati. Tambah tuan-tuan yang berurusan dengan apa, OKT kan, yang duduk di atas tu. Itu pun kita tak tahu, kadang-kadang bawa penyakit ke apa, kena kita mati. Tak ada pencen mati. Pasal tu ramai orang duk baca, pencen nanti nak beli kebun, pencen nanti nak beli dusun, pencen nanti nak beli tanah, pencen nanti nak pergi berjalan. Banyak dia rancang, banyak dia atur. Tak ada nak boleh pencen tu. Dia dulu pencen. Mati. Dan kita tuan-tuan tak boleh jangka bila kita mati. Kita duk rasa kata, saya insya-Allah Ustaz cukup 55 servis saya apa semua, dapat pencen penuh 35 tahun servis dengan government, nanti saya insya-Allah kita akan aturlah program ke apa, buat kebajikan ke, pergi umrah ke apa, bagus menyatuk. Bukan salah kita atur. Tak salah. Tapi adakah kita boleh jamin kita akan makan pencen yang pertama? Sekarang 60 ni umur mati tuan. Bukan saya nak gempak. Tapi 60 ni bukan umur pencen, umur mati. Pasal itu orang yang boleh pergi sampai 60 lebih tu, Allah telah beri satu kelebihan. Nabi kata, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum ma yajuzu zalik. Atau kama qala. Nabi kata Allah bagi umat aku 60 hingga 70. Dan ramai yang saya jumpa tak dan pencen. Tuan-tuan tahu purata mati sekarang ni umur apa? Yang saya dengar lah, 40 ke 45. Dan saya tengok daripada penampilan tuan pengarah kita, jangkaan saya 40-an. Dah lebih kurang 42, 43 macam tu lah. Pasal nampak muda, steady kan. Saya ni muda tapi nampak bukan tua, mature. Lepas tu kadang-kadang bila saya tukar penampilan, dia pun tak cam. Tapi saya nak abang apa? Kita rasa hidup kita mungkin panjang, bacaan kita panjang. Tapi tuan-tuan tahu tak, dalam duk PKP ni apa bala, kita hanya ada lebih kurang 2 bulan saja untuk tutup 2020. Baki 2 bulan tu rasa lama. PKP hari tu tuan-tuan, kita kena kurung berapa lama, rasa lama. Sampai kita pun tak tahu PKP apa dah ni. Hidup. Sebab itu bila kita mai kerja, saya percaya tuan-tuan dan saya sama. Masa kita 24 jam. Saya tak tahulah kalau immigration. Kami lain Ustaz, kami jabatan kami 36. Ui. Sakan. Masa kita sama. Saya nak sebut apa tuan-tuan, sikit lah. Saya nak sebut soal masa, soal rezeki. Bila kita sebut soal masa, Quran paling banyak dia sentuh tentang time management. Wal asr, wal fajr, wal lail, wal duha, wal syams. Itu semua berkait dengan time tu. Allah bersumpah paling banyak kalau kita tengok dalam Quran tu dengan masa. Wal asr, kita selalu duk baca kan. Yang pelik orang Islam ni, termasuk saya lah, sebelum program wal asr, lepas program wal asr, tapi duk lajak situ. Kadang-kadang tuan-tuan, bila kita kerja, kita selalu dua benda yang saya nak sebut, masa dengan rezeki. Dan saya nak sebut bab masa, tak lama insya-Allah. Bila kita sebut masa, saya tahu tuan-tuan dengan saya terhad. Tapi kadang-kadang kita tengok kawan kita dengan kita, masa dia sama, tapi dia banyak benda dia boleh buat, kita tak boleh buat. Banyak benda yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan dia dan buat. Bahasa Perlis tahu dan buat.
Sempat buat. Tapi kita masa yang sama, the same time. Lebih kurang tu ya, 24. Tak tahu. Dia kata aku tengok hang semayang dan puasa dan baca Quran dan berzikir dan mengaji dan kerja dan post semua dan hang berapa jam? Aku hang tak boleh baca. Aku 48. Sehari 48 jam. Pasal tu hang aku tak sama. Dah. Kita kadang-kadang 24 jam juga. Pangkat taklah besar mana. Tapi semayang pun tak dan. Dia tahu tak dan, aku tak dan. Sebab itu masa ni dia soal keberkatan. Keberkatan ni tak ada dalam agama lain melainkan dalam Islam ya. Lepas tu ada orang hidup dia tak panjang, 30, 40. Ulama-ulama dulu ada yang umur 40, 30 mati lah. Tapi kita tengok umrah dan pergi, haji dan pergi, belajar dan baca Quran dan tapi umur dia 30, 40 tu banyak kebaikan dia buat. Kita mungkin 70, mungkin 80, tetapi apa yang kita buat? Tu soal berkat tadi. Dia berkait dengan rezeki. Rezeki kadang-kadang tak banyak tapi berkat. Tuan-tuan, saya nak ajak marilah kita berdamai dengan Tuhan. Janganlah kita bertembung dengan Tuhan. Saya selalu sebut benda ni. Tuan-tuan bila kerja, rasa tak? Kadang-kadang ada benda yang kita nak, kita tak dapat. Soal bila tuan-tuan kerja ni, nak bagi jadi ibadat ni, nak bagi kerja tuan-tuan tu dikira sebagai pahala. Maksud tuan-tuan mai duduk di meja office tu, duduk dalam uniform tu, duduk dalam time tu, segalanya ditulis oleh malaikat sebagai pahala. Antaranya ikhlas. Macam mana nak ikhlas Ustaz? Kerja punya teruk orang lain yang boleh. Tu jangan main kan. Kita yang buat, kita yang kerja. Kadang-kadang dalam hidup macam tu saya kata dalam hidup kita, politik, bukan politik yang tuan-tuan dengar, politik hidup. Berkawan dengan orang lain, kahwin dengan orang lain. Politik hidup. Kita buat, orang lain dapat. Betul tak? Saya tak tahulah siapa yang buat, tapi selalunya pujian tu taklah semestinya dapat pada orang yang buat. Saya bagi contoh. Berapa banyak kita pergi makan makanan yang sedap di kedai, tapi kita tak kenal pun tukang masak. Macam saya ceramah, ramai orang tengok, ramai orang kenal. Sekarang ni kurang pasal pakai mask. Lepas itu saya kena buka juga orang tengok. Tapi berapa ramai orang yang kenal siapa yang rakam. Orang akan mari puji saya. Orang akan tengok dan orang dapat maklumat, manfaat ceramah tu daripada saya. Saya angkat sikit lah pasal dia perakam begini. Tapi berapa ramai orang yang tahu, yang tengok ni, berapa ramai orang yang tahu siapa di sebalik tabir manusia yang bertanggungjawab memasang kamera ni yang mereka dapat tengok. Itulah hidup. Melainkan mereka ni tak apalah Ustaz, apa tak kenal, Allah Ta'ala tahu. Macam tak, duk pujuk kot tu lah. Yang glamour tu Ustaz lah. Macam tuan-tuan, sahabat dalam kerja tuan-tuan, kadang-kadang ada benda, macam saya sebut tadi di custom, benda yang sama, kita buat, orang lain dapat. Kita kena ada satu benda yang saya nak sebut dah, yang saya tak nak sebut di custom, saya sebut di sini. Qanaah. Untuk tuan-tuan tenang, ini rahsia yang agama aja. Untuk kita tenang, untuk kita damai, untuk kita rasa puas, kita kena ada qanaah. Qanaah tu apa? Merasa cukup dengan apa yang Tuhan kurnia. Sebab kalau nak ikut nafsu kita, kehendak kita, keinginan kita, kita tak akan ada satu titik pun. Saya bagi contoh dalam hidup tuan-tuan. Dulu, tadi kita sebut juga, tapi kita sebut macam lain sikit. Dulu kita pakai mask. Macam tuan-tuan pakai mask kan. Awal-awal dulu mask tu. Lepas tu, takkan nak pakai mask ni saja. Dia mula keluar mask yang jenis ada passion. Betul tak?
Dulu kita okeylah takat emas ni. Lepas tu dia keluar emas color-color pula. Boleh match dengan baju, dengan tudung. Tak apalah, maksudnya manusia dia tak akan statik tau. Dia tak akan puas, dia tak akan rasa okey dah. Dia manusia ni tabiat dia nak lebih. Orang perempuan tadi saya sebut, Cik Fuad pun tergelak. Extender kan yang duk kabung tu. Dulu extender biasa lah. Lepas tu dia keluar sikit. Ada passion, ada manik, ada bunga. Beli tak? Hak dulu duk ikat dengan getah tu pun boleh dah. Dulu kita ikat dengan getah ya, bagi ni ataupun kita cakok ya. Tapi beli dah hak yang ada manik-manik ni. Beli. Hak nu dengan hak manik-manik tu apa beza? Hak ni dia elok sikit. Nampak? Tabiat kita tu. Kita akan suka lagi hak lebih. Tapi kalau kita nak kira soal tu tuan-tuan, tak habis. Pasal tu saya tanya, saya pergi ceramah dekat penerima bantuan. Yadim banyak bagi bantuan. Cuma bila kita pergi bagi bantuan tuan-tuan, soal macam rezeki tuan-tuan lah, terima bantuan. Tuan-tuan rasa dia puas tak? Pasal tu jangan tanya. Satu benda yang paling silap bila kita bagi bantuan ni, kita tanya cukup lah. Cukup tak tuan-tuan? Kau mereka kata cukup tu pasal mereka nak balik awal. Mereka takkan rasa cukup. Pasal tu qanaah ni ajak apa? Kita usaha. Tapi janganlah kita duduk rumah belengkak, sengak. Abang macam mana abang? Beras tak ada. Sabar. Qanaah. Takat tu lah dah amal lah. Kita buat tuan-tuan, kita usaha kerja apa semua, kita tak terpilih. Orang lain yang terpilih, orang lain yang dapat benda tu, kenaikan pangkat ke, pujian ke, penghargaan ke, orang lain dapat. Kita tak dapat, orang tak pandang kita. Kita kata apa? Tak apalah, itu rezeki dia. Yang penting Tuhan tak lupa. Sehingga bila kita masuk dalam syurga tuan-tuan, Allah kata apa? Tamanna ya abd. Allah kata kat kita ni. Saya tahu, saya pun banyak benda yang saya nak, teringin, tak dapat. Tuan-tuan pun macam tu lah. Tas setengah tu, teringin nak jadi artis, tetapi jadi pegawai immigration. Tak apalah, tangkap gambar, buat pasport lah, boleh lah. Wah, aku dulu ni nak jadi artis tu. Kan, Mira Pilzah ke apa kan. Tak apa, esok dalam syurga jadilah. Setengah-setengah orang bila, macam adalah 2-3 orang, dia tak minat tau. Tapi dia pergi kerja kerana apa? Boleh lah. Akhirnya dia tak anggap benda tu pahala untuk dia. Dia buat lebih kurang. Lebih besar pada tu, dia khianat pula atas tu. Allah kata dalam syurga, tamanna ya abd. Minta. Nak apa? Kau ada ingin, cita-cita, teringin nak apa? Tamanna ya abd. Minta, aku nak bagi. Sebab itu tuan-tuan, dalam hidup kita, berapa banyak benda kita tak dapat, jangan frust. Jangan kecewa. Sampai kesudah tak naik pangkat. Sampai kesudah tak naik gaji. Sampai kesudah tak dapat sijil penghargaan. Sampai kesudah tak naik pentah. Tak apalah. Pasal apa? Esok dalam syurga Allah ganti lebih baik. Aku malas ha? Aku yang susun, dia akan perasan pun. Kecewa tuan-tuan. Kita main susun. Tetap penceramah kata, terima kasih Tuan Pengarah sedia tempat untuk saya. Yang dia tu pecah peluh susun. Aku yang susun. Tapi biasa takkanlah saya nak sebut semua kan. Tapi penghargaan manusia macam saya ceramah ni, tuan-tuan, ada tak semua? Tuan-tuan percaya tak semua yang mai puji? Tak. Mungkin mata tengok, lah muka tak nampak, tahu buat muka tak sangat lah. Apa aku ke 12 nak makan, nak pergi ambil anak dia. Kita tak tahu. Pasal tu redan nas, keredaan manusia, pujian manusia, orang suka pada kita, satu benda yang mustahil. Tuan-tuan buat kenuri, saya katakan, tuan-tuan buat kenuri. Pasal itu saya kata, kerja ni buat yang bagi betul. Kita dalam hidup ni buat bagi betul, cakap benda yang betul. Soal manusia suka ataupun tidak, bukan urusan kita. Yang penting ini ibadat kita. Tuan-tuan semayang, tuan-tuan nak orang suka ke? Tanya suami, macam mana saya semayang, awak suka tak? Elok tak saya semayang? Kalau tak elok, saya tak mau semayang dah esok. Kita, pasal bila kita kata kerja sebagai ibadat, straight apa
Apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan reda, apa yang Tuhan nak, itu yang saya akan buat. Adapun awak bukan urusan saya. Hatta bukan tuan-tuan, kita pergi makan kenduri pun, yang kita bagi makan percuma tu, adakah semua orang puji? Kita panggil makan kenduri, makan free, bukan suruh bayar. Kita panggil dia, suruh main makan. Siap, main makan. Pinggan pun tak basuh. Dia bukan kata terima kasih. Lauk ni ke? Hari-hari lauk ni ke? Tak ada ke lauk lain? Yang pergi buat gulai tak ada ulam pasal apa? Tu dia. Yang kata manusia, tabiat dia tak pernah puas dengan apa yang dia. Pasal itu Allah ajak Nabi dia qanaah. Tuan-tuan dapat apa yang tuan-tuan buat, alhamdulillah. Pasal kita nak hidup, tuan-tuan nak akan macam mana? Tuan-tuan yang kadang-kadang saya baca dalam hadis tadi, saya baca di custom. Saya kata Allah dah tulis dah rezeki kita. Allah dah tulis. Yang tu yang kita beriman. Saya beriman, Allah dah tulis rezeki saya. Dan saya tak takut. Yang pentingnya saya bangkit, buat kerja, buat apa yang perlu. Allah dah tulis. Tapi tak boleh lah macam saya sebut kat Cik Fuad tadi, saya sebut kat custom ni, tak boleh lah. Allah dah tulis, Allah dah tulis, Allah dah tulis. Hang bangkit ke 12. Lepas tu bini kata, kita nak makan apa abang? Allah dah tulis. Yang hang duk kacau aku pasal apa? Dia lah nak masuk apa tak ada. Allah dah tulis tak ada lah hari ni tu. Hang tak faham. Tak, memang Tuhan tulis, tapi di peringkat kita, tuan-tuan, ramai orang saya jumpa, macam mana bila nak berubah? Dia kata saya nak berubah Ustaz, tapi tak sampai masa. Bila nak pergi Mekah, tak sampai seru lagi. Kita suka cakap benda yang kita tak tahu. Benda yang kita tahu apa dia? Satu orang dia nak anak, betul tak? Saya bagi contoh. Orang yang nak, orang yang sebut tapi tak buat apa yang Tuhan suruh, dia panggil sembang kosong. Macam tuan-tuan tahu rezeki, kalau saya tanya, tuan-tuan rezeki dah tak? Pasti apa yang tuan-tuan punya kerja? Kerana ini sebab untuk saya dapat rezeki. Tuhan itu tuan saya, bukan hamba saya nak mesyuak nasi kat saya. So kita buat kerja. Satu orang dia nak anak, apa benda dia nak kena buat? Ni saya nak cakap soal rezeki ni. Satu orang nak anak, apa dia nak kena buat? First step, dia tanya kawan kita, hang tak teringin dah ada anak? Wih, aku memang teringin nak ada anak. Memang aku baju semua aku beli siap dah. Kahwin pun dah. Tuan-tuan faham tak? Ini soal rezeki ni. Satu orang dia kata dia nak anak, first step dia kena kahwin. Kerana melalui perkahwinan itu lahirnya anak. Anak ni bukan keluar kok batang pisang. Dia tak bersepang hang tanam pokok pisang. Manalah tahu kok berbuah keluar main anak perempuan kan. Tak, dia kena kahwin. Betul tak tuan? Setuju tak? Setuju. Tapi saya nak tanya soalan nombor 2. Kita nak anak, tak ada jalan lain melainkan kena kahwin. Tapi adakah setiap orang yang berkahwin itu mesti dapat anak? Soalan kedua inilah yang mengajar kita tentang takdir rezeki. Tuan-tuan faham tak saya nak buat logik ni? Kita kata kita nak anak. Kalau you nak anak, tak ada jalan melainkan you kena kahwin. Dia pun kahwin. Bertahun-tahun dia kahwin, tak ada anak. Dia akan tanya kita, macam mana you kata tadi? Kalau saya nak anak, saya kena kahwin. Tapi saya dah kahwin, saya dah buat sebab, saya dah usaha, saya dah struggle untuk dapat anak. Tapi kenapa Tuhan tak bagi? Maka barulah kita boleh terang dekat dia. Apa dia? Kita hanya usaha, tetapi ketentuannya di tangan Allah. Maka bila kita faham tabiat itu, kita akan berdamai. Bila Allah bagi banyak mana pun, itulah kadar yang Allah tulis ke atas kita. Kadang-kadang tuan-tuan dengki tak? Kerja sekali, pangkat sekali, grade sekali, duduk meja sebelah, kita meja pendaftaran, dia meja tangkap gambar. Tak tahu dia beli kereta baru. Jangan main-main tuan-tuan. Tadi kita bercakap soal rezeki, jahanam kita. Pasal tu bila kita kerja, tambah tuan-tuan yang kerja dalam satu unit, satu jabatan ni, kena jagalah. Bila kita main soal ni, dia nak berdengki. Dia tak lagi. Pasal tu kadang-kadang duduk satu unit tapi berkawan dengan unit lain. Saya tak kata lah mana-mana. Dia
Dia tak pasal apa tak kawan dengan kau tu? Tak boleh pakai. Pasal dengki lah. Pasal tu saya kata tuan-tuan, tak bolehkah kita untuk jadikan kerja kita sebagai ibadat? Kerja kita tu mendapat pahala. Tak bolehkah kita tengok orang lain lebih tu, kita pasak dalam kepala kita, itu rezeki dia. Dan manusia ni kalau kita nak berdengki, mai hari ni kawan sebelah cerita, aku beli kereta baru pula dah. Kereta yang lama pun tak ada buka plastik, laki aku pergi beli kereta baru pula. Aduh. Kita sini pun makan hati tak lalu makan lah. Dia beli kereta baru. Tak ada nak habis dengki kat meja sebelah. Mai pula meja kawan pula. Hei, laki aku ni dalam PKP ni ajak pergi berjalan mana pula. Maka kita dalam hidup kerja tak buat, duk fikir macam mana, duk berdengki dengan orang. Maka sebab itu tuan-tuan, bila kita dengar, kita kata apa? Alhamdulillah, itu rezeki yang Allah tulis untuk dia, itu hak dia, dan rezeki bahagian kita akan sampai. Tuan-tuan ada 4-5 orang anak, belah sama. Tuan-tuan lahir sama. Tuan-tuan lahir belah sama, tak ada nilai beza. Tetapi rezeki tak sama. Dan rezeki ni kadang-kadang pelik tau. Saya ada kawan tak habis sekolah menengah. Saya ada kawan tak habis sekolah menengah, tapi jadi kaya. Lebih kaya pada orang yang belajar tinggi. Jadi tokek, meniaga. Kelulusan tak tinggi, tapi rezeki dia luas. Lepas itu Allah kata, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kata takwa. Lepas itu tuan-tuan, saya pesan sahabat-sahabat saya, tuan-tuan pun saya pesan benda sama. Kita kerja berhenti salat sah. Mangkit pagi kita salat subuh, kita doa bagi rezeki. Ada lebih sikit kita sedekah, bagi mak ayah kita sikit. Yang bukan hak kita jangan ambil. Yang bukan hak dan juga milik kita, kita jangan ambil. Pasal banyak kalau tak berkat, tak lekat. Tuan-tuan percaya? Kita mungkin rasa duit banyak, mungkin basuk banyak, mungkin kita pun sampai tak dan. Setengah tu tak dan tengok duit. Tapi oleh kerana tak berkat, tak lekat pada duit dia. Sebab itu tuan-tuan, bila kita main, orang nampak kita kerja lekeh, biasa ya, gaji dalam 2,000, 3,000, 4,000. Tapi anak-anak kita semua cukup makan. Kita pun tak ada sesak-sesak. Boleh bagi, boleh sedekah kat masjid sikit. Pasal apa? Pasal kerja kita betul, Allah berkah rezeki itu. Kita selalu belajar matematik, 1 tambah 1 mesti 2. Itu matematik tabiat biasa. 1 tambah 1 2. 2 kalau tolak 1 tinggal 1. 1 kalau tolak 1 kosong. Kalau kita baca matematik tu dalam soal rezeki, kita akan jadi bakhil. Tuan-tuan ada RM10, tengok orang susah, kita kalau aku bagi RM5, tinggal kat aku RM5. Tapi kalau aku tak bagi, duk ada RM10. RM10 ni boleh beli macam-macam. RM5, rentah duit aku habis RM5. Bukan nak boleh apa pun aku bagi dekat dia ni. Kalau kita tapi orang beriman pelik tau. Pasal tu bila kita baca kisah-kisah sahabat, kita rasa pelik. Pelik pasal apa? Boleh bagi harta beratus-ratus ribu. Sa'ad bin Abi Waqqas tanya dekat Nabi. Dia kata boleh tak dia nak bagi semua? Kita pun nak bagi semua tak? Bila nak mati. Kita pasal tak baca lagu sahabat. Saya pun sama lah. Saya sebut ni untuk nasihat dari saya dulu. Kadang-kadang kita tak, saya puji lah setengah orang, tak makan pun dia beli. Pasal apa? Dia nak tolong kawan tu. Tak beli banyak, bukan cendol, orang jual cendol tepi jalan. Kita beli, kita tak makan, tapi RM5, RM6. Tapi kadang-kadang orang kita ni, dia masalah apa? Bila ustaz ceramah,
Hang bagi RM5, Tuhan ganti 10. Hang bagi 10, Tuhan ganti 100. Dia duk faham rezeki ni apa. Dia duk faham balik. Bila dia beli kat kawan tu cendol RM5, dia duk tunggu petang tu. Mana nak boleh 10 balik ni? Kok mana nak boleh 10 ni? Esok pagi tamat balik RM10. Dia pula tanya, macam mana kata Tuhan nak ganti balik? Tuan-tuan kerja jumpa rata orang. Jumpa macam-macam orang. Saya ingat PKP pun tuan-tuan main kerja. Pasal tuan-tuan ni bahagian keselamatan apa semua ni. Kan? Tapi sampai sekarang, saya pun sama. Rezeki besar, kita tak kena COVID. Tapi berapa ramai orang yang tengok tak kena COVID tu sebagai rezeki. Berapa ramai orang yang balik rumah dia, anak dia sihat, anak orang lain kena penyakit. Berapa ramai orang bila dia balik rumah dia, dia tengok anak dia sihat, dia tak baca, itu rezeki. Dia mangkit tidur, balik tengok bini dia, dia tak baca tu rezeki. Berapa orang yang bercerai-berai sepanjang 2-3 bulan ni. Kita bila sebut rezeki ni, merah, biru, hijau, kuning, ada kuning 20. Kita bila sebut rezeki duduk dalam terbayang dalam kepala kita 50, 20, 10, duit. Walau kita sihat, mai ada kerja tak kena buang. Cuba kalau tuan-tuan mai ni, Warah panggil tak? Tetap dapat surat. Gantung kau berhenti ke apa. Sehat rezeki, anak dengar kata rezeki, suami baik rezeki, boleh rakan-rakan ni. Tuan-tuan jangan main tau. Hidup tuan-tuan, saya nak abang betul, habis di pejabat lebih pada rumah. Boleh rakan sekerja jenis tak dengki, jenis bagus, jenis mudah mesra, mudah tolong, rezeki besar. Kita kadang-kadang bila nak main kerja pun, kalau boleh jenis tak bagus, Allah kena kerja lagi, Allah. Pasal itu boleh rakan sekerja tu rezeki, dia tak baca. Jiran, balik jiran bagus pula. Kita lewat ada operasi, jiran kita tak apa, aku tolong pergi ambil anak hang. Kita tak baca, rezeki aku boleh jiran bagus. Rezeki aku dapat jiran baik macam ni. Tak apa, jiran tu janda. Tak apa akak. Adik anggap anak kok macam adik. Anak adik juga. Laki kok pun adik anggap macam lelaki. Dia buat play. Jaga tuan-tuan. Dalam diri kita baik ada makna. Tapi itu rezeki. Duduk perumahan, taman kita orang semua bagus-bagus. Taman kita selamat, tenang. Tu pun rezeki. Kalau kita boleh baca rezeki macam tu, Allah tak habis dengan syukur. Walaupun mungkin tak banyak duit kan, tapi kalau duit banyak, jiran pun jenis kawak. Dia tak, abang simpan kasut awak, kau boleh lepas jiran kita ni, kau boleh ni jiran kita. Dia dengan jiran dia pun tidur tak leno kan. Rakan sepejabat kan, kalau kita kadang-kadang bagus tak telefon kan, kawan pula abang ni telefon hang lupa. Dia abang kat bini dia, dia kata di pejabat kali lepas sikit, semua jenis kan. Tengok rezeki, kita hidup mangkit tenang rezeki. Maka sebab itu saya kata tuan-tuan, bila kita kerja betul, Allah bagi rezeki. Satu benda rezeki ni ingat dia ada dua tau. Rezeki satu yang kita mau, yang kita mahu. Satu lagi yang kita perlu. Ini Quran sebut. Dalam hidup ni ada benda yang kita minta di atas kita mahu. Tapi Tuhan dia tak bagi apa yang kita mau. Dia bagi apa yang kita perlu. Sebab itu kadang-kadang kita tak tahu apa yang kita perlu, tapi kita tahu apa yang kita mau. Betul tak? Dan Allah dia tak bagi benda tu bukan kerana dia benci. Pasal itu bila tuan-tuan doa, jangan sangka buruk dengan Allah. Bila mari kerja, pasal apa Tuhan bagi aku kerja ni? Pasal apa Tuhan bagi aku laki macam ni? Pasal apa Tuhan duk aku pangkat macam ni? Pasal apa Tuhan tak aku di sini? Tuhan kata, ana 'inda dhanni 'abdi. Aku akan buat apa yang hamba aku sangka pada aku. Pasal itu kalau kita sangka baik dengan Allah, dia jadi baik. Pasal itu saya selalu pesan diri saya, jangan duklah sangka buruk. Pasal apalah Tuhan buat lagu ni kat aku, pasal apalah Tuhan tak aku tak ni. Jangan sangka kalau Tuhan akan buat macam kita sangka tu.
Pasal tu Allah kata, ana inda dhanni abdi. Kalau hamba aku sangka buruk, su'udzan dengan Tuhan, buruklah hidup kita. Quran kata, wa asa an takrahu syai'a. Berapa banyak benda yang hampa tak mau, hampa tak minta, tapi Tuhan bagi. Wa huwa khairul lakum. Dia lebih baik bagi kamu. Berapa banyak kan? Saya bagi contoh mudah. Berapa banyak kita yang kahwin mungkin dengan bukan orang yang kita nak. Alhamdulillah saya kahwin dengan orang saya nak lah. Kita berapa banyak? Tapi pasal cinta ni faham lah. Kadang-kadang cinta buta kan. Kita kahwin mungkin pak mak kita atuk, tak dapat bagus. Kalau kita kahwin dengan orang yang kita cinta dulu, makan sup kaki, sup tangan. Kita tak tahu. Orang ramai orang mungkin dia tak suka duduk di polis, dia main duduk di polis. Alhamdulillah dia kata tenang. Walaupun tak ada panggung wayang, walaupun setengah orang dia jam kok, dia kata polis tak ada apa orang nak tengok tu. Tapi sekurang-kurangnya tuan-tuan, seronok nak ada di polis. Alhamdulillah. Kerja pukul apa? Pukul 8. 7.59 mangkit pun dan mai. Di polis ni, anak sekolah boleh balik PMB, laki pun boleh balik PMB kalau nak balik ambil. Itu rezeki. Walaupun mungkin duduk di negeri yang tak, berkatalah tak maju kan, tapi rezeki kita tak nampak. Tenang. Setengah dia kata hebat, ada orang berhenti kerja pasal tak mau tukar keluar pada polis. Tu dia nak abang nikmat tu, nak abang kata rezeki tu. Dia kata tak apalah ustaz, gaji sikit tapi tenang. Mau kalau gaji besar pun serabut. Dia kata saya kadang-kadang rugi beli rumah. Pasal apa? Pasal duduklah kereta. Bayar saja rumah pasal duduklah kereta. Keluar pun duduklah kereta, balik pun tidur tu. Dia kata segan nak naik rumah, lagi nak masuk kereta pula. Tu dia nak abang sakan tu. Saya tambah-tambah sikit tu faham ambil lah. Tapi saya nak abang tuan-tuan, marilah kita. Saya tahu kita tak ada banyak masa nak sembahyang duha. Dah main kerja. Sekali orang main nak tangkap gambar, nak buat pasport, nak buat visa. Di mana ni pegawai ni? Shh. Dia pergi sembahyang duha. Tunggu Zul. Lama dia sembahyang duha. Sembahyang habis dah. Dia dah baca Quran pula. Allah. Yang kawan ni main awal nak siap awal. Nak marah pun habis dah baca Quran. Zikir pula. Lepas tu, sekali lepas dia sembahyang ba'diyah luhur, tengok lain lah, kut dia tak baca apa, main lah. Kita tuan-tuan, saya tahu, saya sebut tadi kat custom pun yang sama. Tuan-tuan main kerja taklah macam orang lain, boleh bayang duha, boleh pergi kelas wanita, boleh pergi mengaji, boleh apa semua kan, duduk di rumah. Pasal tu orang duduk bincang soal suri rumah kau main kerja. Ada pro dengan kontra. Tak payahlah duduk dengki. Orang yang suri rumah ada lebih dia, orang yang macam tuan-tuan kerja pun ada lebih dia. Tak payah duk kata suri rumah lebih bagus ke, suri rumah tak bagus ke. Sama ya. Yang kerja, tu soal rezeki juga. Tuan-tuan tahu tak? Orang tak ada anak, dia tengok orang ada anak, dia jangan sabar. Dia kata kalau ada anak syok lah. Ni masalah kita Dia tak ada anak, dia tengok orang ada anak, dia kata seronok lah. Boleh main dengan anak lah. Taklah jemu sangat. Tuan-tuan, apa perasaan orang ada anak? Apa perasaan orang yang ada anak? Tengok tuan-tuan yang tak ada anak di kedai makan. Tengok abang couple tu lapang tenang yang makan, kita besar bok 2-3 ekor ni makan tak tahan, naik kot meja lompat kot tu, kurung nak tenang makan ni. Nampak? Demikian hidup. Kita tengok kawan tu lebih, kita rasa kurang. Kita tengok kita kurang, kawan tu orang menikah, dia tengok orang tak menikah sama, dia syok tu. Hang ada lelaki boleh juga duk bergurau senda, rindu pi jamban pun rindu, nak masuk pun rindu. Tak boleh, saya ni tak boleh berpisah, masuk jamban pun saya rindu. Boh jamban dua-dua tau. Dan saya nak sebut apa kat tuan-tuan? Saya nak sebut, kita kadang-kadang dengar orang cuba tanya orang yang kahwin tu. Cuba tanya orang yang kahwin, apa perasaan dia? Dia kata ni, aku nak bagi nasihat kat hang duduklah seorang-seorang, lagi tenang daripada ada ni marga ni. Nampak tak tuan-tuan? Orang yang kerja dia akan tengok orang yang tak kerja. Seronok mereka ustaz, mangkit pukul berapa pun ikut mereka tak ada kerja. Orang yang tak ada kerja tu berapa banyak kali duduk doa nak duduk tempat tuan-tuan. Pasal itu saya kata kita syukur dengan apa yang kita ada. Duduk bangun kita itu Tuhan dah atur elok dah. Cuma jangan kita doa. Orang yang suri rumah berapa mungkin berharap nak kerja. Orang yang kerja mungkin nak harap duduk suri rumah. Cuba kita tukar sah. Lah ni tuan-tuan yang kerja ni pergi tukar dengan siapa yang duduk rumah. Hok duduk rumah tu main kerja. Saya ingat tuan-tuan, tabik air mata darah nak minta balik.
Tuan-tuan yang biasa kerja, kalau pi duk jadi suri rumah, jam kepala otak, silap-silap bercakap dengan dinding. 218 ambil gambar, 218 ambil. Duk biasa tegak gambar orang, duk di rumah tak tahu nak tegak gambar sama, panggil. Lah kali ambil anak buat kontor immigration di rumah. Orang yang biasa duduk di rumah tak buat apa, mai duk tangkap gambar. Buat kuning, buat kerja. Dia tak mau. Nampak tuan-tuan, kita masalah apa? Pasal kita tak boleh qanaah dengan apa yang kita ada. Okey tuan-tuan, last sekali saya nak sebut sebagai kerja sebagai ibadah ni, bila tuan-tuan mai niat ikhlas, buat bagi betul, walaupun tak dan duha 2 rakaat, tak dan zikir pagi petang, hari Jumaat esok tak dan baca Al-Kahfi, Allah dah tulis pahala. Setiap yang tuan-tuan saya immigration ni saya respect satu ya. Tuan-tuan buat pasport tu ya. Tuan-tuan buat pasport. Dan saya dengan pengalaman bawa ramai orang buat pasport, buat umrah. Di setiap orang yang pergi umrah tu, yang tuan-tuan buat pasport dan pemudah urusan dia tu, tak kalah tak ada saham tuan-tuan di atas tu. Mungkin tuan-tuan tak pergi umrah, tapi dia pergi tu di atas sebab tuan-tuan yang buat pasport. Kalau tuan-tuan buat perangai, "Pakcik pergi umrah." Tak ada, saya tak mau tolong. Dia pun tak boleh pergi. Tapi tuan-tuan pemudah dia. Kadang-kadang setengah tu pejam mata 2-3 benda tak lepas, tolong buat pergi lepas. Dia boleh pergi. Cok pasport tu. Pasport tu cok. Nak masuk sana pun dia tengok pasport, bukan dia tengok orang. Siapa yang buat? Siapa yang lulus? Siapa yang usaha? Dah dia kerja dia. Sungguhlah kerja dia, tapi dengan kerja dia tu memudah dan mengizinkan kita untuk buat ibadat yang besar di tanah suci. Tidakkah Tuhan mengambil kira di atas kerja dia tu? Maka sebab itu saya kata tuan-tuan, kita nampak kerja kita ni macam tak ada ibadat. Pasal apa? Orang duk faham ibadat atas tikar semayang di masjid. Dia tak tahu yang dia buat tu mudahkan urusan orang lain, juga sebahagian daripada ibadah yang besar. Mudah-mudahan Allah rahmat. Terima kasih Tuan Pengarah kita dan seluruh Jabatan Immigration. Saya doakan setiap daripada tinta dakwat, setiap daripada titik peluh, dia tak nak peluh apa lekon bahasa. Setiap daripada titik peluh tinta dakwat masa tuan-tuan, selain tuan-tuan gaji tak padan. Doktor-doktor, banyak kawan-kawan saya doktor muda-muda tak padan dengan gaji, tapi dia duduk pesan apa? Hampa menghidupkan. Quran kata siapa yang menghidupkan satu nyawa, seolah-olah dia menghidupkan manusia. Hampa menghidupkan orang, tak ada kerja lebih besar daripada hampa. Nampak tuan? Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada pihak Yadim, dan mudah-mudahan adalah manfaat sikit daripada apa yang saya kongsi. Yang lain tu saya tahu tuan-tuan pengalaman lebih pada saya, ilmu lebih, cuma peluang untuk saya bercakap kali ini. Mudah-mudahan Allah rahmat kita insya-Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.